اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan berkaitan dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Untuk dapat kesempurnaan wuduk, perkara sunat jangan ditinggalkan, dan perkara sunat yang kita hendak kerjakan, kita kerjakan dengan ilmu. Perkara sunat yang kita hendak kerjakan dengan ilmu. Belajar molek-molek hak berkaitan dengan rukun wuduk, syarat wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, itu wajib fardu ain kita mempelajarinya untuk memastikan wuduk kita sah. Berkait dengan perkara sunat yang mana kalau kita tinggalkan, wuduk kita tetap sah, tetapi wuduk kita tidak akan jadi sempurna. Jadi untuk dapat sempurna wuduk, kita kena lengkapkan perkara yang disunat berwuduk, kemudian buat dengan ilmu. Jadi dalam kitab program Talaki Safinatun Najah, sebagaimana sidang pendengar maklumi, menggunakan pakar kitab Idaman Penuntut. Tetapi dalam kitab Idaman Penuntut, selepas membicarakan berkaitan dengan fardu wuduk, dia tidak datangkan pembicaraan perkara yang disunat ketika berwuduk. Jadi saya berhenti sekejap pembicaraan kitab Safinatun Najah. Saya pergi kepada bicara perkara yang disunat ketika berwuduk secara huraian, begitu je lah. Secara huraian, tanpa saya ambil satu-satu kitab yang tertentu lah. Tapi kitab yang banyak saya jadikan sebagai rujukan adalah kitab Fathul Mu'in lah. Banyak saya jadikan sebagai rujukan. Pembicaraan minggu yang terdahulunya berkaitan dengan ketika berwuduk sunat basuh muka, basuh dan juga sapu 3 kali. Sunat meniga ni, sunat meniga ni makna buat 3 kali. Bermula daripada basuh pergelangan tangan sebelum daripada bersugi tu. Kemudian berkomor-komor serta masuk air hidung. Bermula dari basuh pergelangan tangan, sunat wuduk yang pertama tu sunat meniga buat 3 kali, sampailah kepada membasuh kaki fardu wuduk yang kelima, sunat buat
3 kali. Yang mana kalaulah buat tak sampai 3 kali, 1 kali ke 2 kali ke, tak lengkap 3 kali, hukumnya makruh. Dan kalau melebihi 3 kali, 3 kali selesai buat yang keempat, yang kelima, hukumnya makruh juga. Kalau air sendiri. Kalau air wakaf masjid contohnya, hukumnya adalah haram. Kemudian ada ketika disunatkan tinggalkan perkara sunat meniga. Ada ketika sunat meniga, tetapi pada satu keadaan sunat meniga tu sunat kita jangan buat meniga. Sunat jangan kita buat meniga. Nak guna ayat macam mana? Agak standard bunyi. Buat 3 kali sunat. Buat tak sampai 3 kali makruh. Lebih 3 kali hukumnya makruh. Tiba-tiba sunat meniga tu ada keadaan yang mana sunat kita tinggalkan sunat meniga. Sunat tinggal meniga tu. Kalau dibuat juga meniga, dia dapat pahala sunat meniga, tapi tak dapat pahala yang sepatutnya dia kejar, iaitu untuk dapat solat berjamaah. Dia sampai ke masjid lewat sangat dah. Imam rakaat keempat dah. Nak rokok dah rakaat keempatnya. Dia baru sampai ke masjid. Jadi kalau dia meniga, dia kemungkinan masuk dalam masjid, imam sudah beri salam. Jadi dalam situasi satunya sunat meniga, satunya sunat kejar supaya dapat berjemaah. Jadi bertembung. Kalau buat meniga, tak sempat, tu imam akan beri salam dah. Kalau tinggal meniga, kita cepat-cepat masuk ke dalam masjid, insya-Allah sempatlah takbir, imam belum memberi salam. Jadi meniga hukumnya sunat, kejar supaya dapat salat berjemaah hukumnya sunat. Jadi dalam keadaan bertembung dua sunat ni, disunatkan kita utamakan kejar solat berjemaah. Ketika tu sunat tinggal meniga. Kalau kira-kira tidak ada tidak boleh nak berjemaah dengan orang lain lah. Macam saya bincang minggu lepasnya, kawan kita masuk dalam masjid. Ketika imam rakaat ketiga keempat, dia masuk masjid, kita baru ambil semayang. Kawan kita pasti sempat berjemaah dengan imam. Imam beri salam, dia akan bangun tambah rakaat. Kita akan boleh berjemaah dengan kawan kita yang tambah rakaat. Ketika tu, kita jangan tinggal meniga. Kita buat meniga comel-comel, kemudian kita pun dapat berjemaah kawan kita yang tambah rakaat. Dia dalam situasi sunat tinggal meniga ni, sedang pendengar, sunat juga tinggal perkara-perkara sunat yang lain. Mana? Sunat tinggal basuh pergelangan tangan, sunat tinggal bersugi, sunat tinggal berkomor-komor serta memasukkan air ke dalam hidung, kerana disunatkan kita utamakan kejar supaya dapat solat berjemaah. Tapi kalau tikmah wakaf pertama baru, kalau kita lambat sedikit, masuk dalam masjid dengan kita menyempurnakan perkara disunat tiga berwuduk, kita menyempurnakan sunat meniga, kita tak dapat rakaat pertama dengan tu imam, kita dapatlah imam rakaat kedua, ketiga. Dan situasi seumpama tu, jangan tinggal perkara disunat tiga berwuduk dan jangan tinggal meniga. Hak tadi sunat tinggal sunat wuduk dan sunat meniga ni, kalau memang kita tak sempat langsung berjemaah dengan imam, imam akan beri salam dan kita tidak ada harapan untuk berjemaah dengan orang lain. Hanya minggu lepas. Jadi pembicaraan meniga ni, ini sudah minggu yang keempat ni sedang pendengar. Jadi panjang jugalah pembicaraan perkara sunat ni. Sebab saya kadang-kadang pergi pada pembicaraan yang lain minggu lepas sebut dah.
saya akan nak pergi pada pembicaraan-pembicaraan yang lain hak berkaitan dengan bertembung sunat dengan sunat, bertembung sunat dengan wajib, bertembung wajib dengan wajib. Saya ada sebut minggu lepas. Ada ketika kita wajib tinggal meniga. Ada ketika wajib tinggal meniga dan wajib tinggal perkara-perkara sunat wuduk yang lain. Tak, sekarang ni pembicaraan kitanya sunat meniga. Jadi hak mana yang sunat tinggalkan meniga, sunat juga tinggalkan perkara sunat-sunat yang lain. Sekarang saya nak pergi kepada wajib jangan buat 3 kali. Pandai ni? Wajib juga tinggalkan perkara-perkara sunat wuduk yang lain. Ni kena faham molek. Situasi yang macam mana waktu sudah lewat. Saya contohkan minggu lepas, syuruk 7.20 habis waktu subuh. Sedar-sedar 7.15. Tinggal 5 minit je lagi. Nak ke bilik air lagi. Nak ke bilik air. Pandai ni? Tak boleh nak laju-laju. Nanti kan terjatuh, bahaya. Jadi tinggal 15 minit sahaja. Kita nak masuk bilik air, memang kita kadang-kadang tak boleh, melainkan kita kena qada hajah dahulu. Qada hajah ni kalaulah memang kita sudah contoh nak kencing, tu kena kencing, sebab kalau kita tahan daripada kencing itu mudarat. Jadi ketika berwuduk dalam keadaan kita kejar masa ni, tinggal 5 minit lagi ni, masuk bilik air sudah tinggal 4 minit laginya, keluar bilik air tu akhirnya tinggal 2 minit 3 minit laginya. Dan situasi seumpama tu kejar supaya dapat solat dalam waktu subuh. Wajib kejar supaya dapat solat dalam waktu subuh. Wajib. Sebab kita wajib menunaikan solat dalam waktu. Kita wajib menunaikan solat dalam waktu. Ada ni? Jadi untuk memastikan kita dapat menunaikan kewajipan, dirikan solat dalam waktu, tu kena tinggal perkara sunat lah, termasuk sunat meniga. Wajib tinggalkan perkara sunat dan sunat meniga ketika berwuduk. Wajib tinggalkan perkara sunat dan wajib tinggalkan sunat meniga ketika berwuduk. Faham tak? Sebab apa? Sebab pada masa tu bertembung antara perkara sunat. Mana perkara sunat? Sempurnakan sunat-sunat wuduk dan sunat meniga dengan perkara wajib. Apa perkara wajib sedang berdengar? Tunaikan waktu subuh dalam waktu. Tunaikan fardu subuh dalam waktu. Tikening tinggal wajib, bukan kata sunat ke sepatutnya, wajib tinggalkan perkara sunat ketika berwuduk dan wajib tinggal meniga. Itu antara sunat dan juga wajib. Yang mana saya sebut dalam minggu lepas, apabila bertembung umpama tadi perkara sunat dan perkara wajib. Apa perkara sunat? Sempurnakanlah perkara sunat ketika berwuduk termasuk meniga. Apa perkara wajib? Kejarlah biar dapat tunaikan subuh dalam waktu dia. Jadi hak sunat bertemu dengan wajib. Hak tu tak boleh nak bincang lah. Tak nak bincang, tak boleh nak mikir tu. Sebab apa? Pasti wajib, utamakan perkara yang wajib. Wajib tinggalkan perkara yang sunat. Kalau dibuat juga perkara sunat menyebabkan tidak dapat menyempurnakan kewajipan, maka berdosa buat perkara sunat. Dia berwuduk dengan sempurna apa semua, keluar bilik air, tinggal 1 minit lagi 7.19 dah. Akhirnya dia pun semayang 1 rakaat. Belum selesai 1 rakaat, syuruk dah. Walaha dia boleh elok berlaku seumpama tu dengan bahawa
dia tinggal perkara sunat 3 berwuduk tapi tak tinggal, maka berdosa buat perkara sunat seumpama tu. Wajib dengan sunat tidak boleh berbincang. Saya contohkan minggu lepasnya, semayang qada fardu yang wajib diqadakan serta wajib bersegera nak berbincang dengan semayang sunat. Contohnya kita bulan Ramadan ni semayang sunat tarawih, tak boleh nak bincang. Kalau kita nak balik pada ilmu lah, kalau kita nak pakai nafsu kita tu atas jalanan masing-masing lah, bahagian masing-masing. Nanti saya akan cerita hak berkaitan dengan hak wajib qada solat dengan bersegera, dengan kita nak tinggalkan hak wajib qada solat bersegera untuk buat perkara sunat. Nanti saya akan bincang. Sebab kalau cerita molek-molek akan menimbulkan banyak salah faham, banyak kekeliruan nanti. Waktu kena bicara yang mungkin agak secara cermat lah, secara cermat. Tambahan pula perkara ni perkara yang perkara yang berlaku dalam masyarakat. Perkara ni perkara yang bukan benda yang jarang-jarang berlaku dalam masyarakat. Ada orang yang memang pada masa dahulu dia banyak tinggal semayang. Itu nanti saya akan bicara. Jadi kalaulah hak solat waktu nak habis tu, kemudian sidang pendengar jangan salah faham pula. Bila waktu nak habis, ni lepas tu dia sedar 7.15 tu kerana apa? Kerana apa tu? Itu persoalan yang kedua. Dia sedar 7.15 tu kerana apa? Masa orang azan subuh 6-10 minit itu, dia sedar kedok. Tu bicara lain. Tu bicara lain. Tu kalau nak pergi pada bicara waktu, panjanglah kita bicara ni. Ada ni. Sekarang waktu syuruk 7.20. Dia sedar 7.15. Dia sedar 7.15 tu kenapa? Dia sedar tak ketika azan subuh. Dia sedar tapi dia peram. Pandai ni. Ataupun memang dia tak sedar. Malam tu tidur lewat, anak tak sihat, anak tak tidur, anak menangis contohnya. Dekat-dekat nak pagi barulah anak dia tidur lena, barulah contohnya ibu ataupun ayah barulah boleh tidur pula dengan letih dah. Jadi tidur pula jadi macam tidur mati. Time dah telefonnya bunyi saja je, tak dengar dah. Tu mungkin satu keadaan. Mungkin juga subuh dia sedar tapi dia tarik selimut. Tu bicara lain. Tu bicara lain. Pandai ni. Sebab orang yang sedar waktu subuh, dia sambung kembali tidur, zon di hati dia, kuat jangkaan di hati, akan sedar kembali dalam 20 minit ke setengah jam ke, dia akan sedar kembali. Maka dia sambung tidur balik tu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau dia sambung tidur kembali, di hati dia sedar dalam waktu nanti, mungkin ke habis waktu baru sedar, mungkin, maka dia sambung tidur tu hukumnya haram. Tu. Dia panjang tu kalau nak bicara hukum waktu pula. Hukum disambung tidur tu lepas masuk waktu subuh. Jadi tak kira lah macam mana situasi dia. Saya cuma nak fokus kepada dia sedar 7.15. Di 7.15 ni waktu sudah terlampau singkat. Waktu sudah nak habis. Dia dalam waktu solat ni, sidang pendengar, pembagian waktu dia waktu panjang. Waktu bermula, waktu berakhir. Waktu mula, waktu berakhir ni dia ada waktu fadilah. Waktu fadilah ni kita tunaikan di awal waktu. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, harus, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Itu bicara bab waktu. Ataupun kena perinciang yang berasingan untuk berkaitan dengan waktu yang makruh hak mana, waktu hak haram yang mana. Cuma sekarang ni dia sedar 7.15 tu waktu yang makruh. Makruh ke tidak untuk dia, tengok kepada sebab dia tidur sedar lambat. Dia sedar lambat kerana saya contoh tadi, dia tidur lewat kerana
anak demam contohnya, itu tak sengaja. Ataupun dia sendiri pun tak sihat. Ada orang yang diuji dengan malam-malam tak boleh nak tidur. Malam-malam tak boleh nak tidur dia. Dia ada sakit ke apa ke, diuji seumpama tu. Dekat-dekat nak cerah baru tidur. Dekat-dekat nak subuh lah. Pukul 4 baru ilena. Ada juga orang yang diuji penyakit seumpama tu. Hak ni dia sedar 7.15 kita kata. Makruh dok bagi dia, haram dok bagi dia waktu tu. Tidak, sebab dia bukan sengaja. Tapi nak cerita je, walaupun waktu tu waktu makruh bagi orang yang sengaja, walaupun waktu tu waktu haram bagi orang yang sengaja, dia wajib kena solat segera. Nak kejar solat segera itulah perkara sunat ketika berwuduk termasuk meniga, wajib ditinggalkan. Ini contoh sidang pendengar. Anak-anak ni dia pergi main bola petang-petang. Dia balik main bola 7.10. Maghrib kita letaklah 7.10 dia balik. Kita letak maghrib sekarang ni dalam, kita letaklah mudah-mudah 7.20 jugalah kita letak mudah. 7.20 maghrib kita letak mudah. Dia sampai rumah ke 7 lebih. Kita bertanya anak kita, kamu pergi main bola ni, kamu sembahyang asar ke dok? Kamu sembahyang asar ke dok? Pergi main bola petang-petang ni. Oh, nak main asar ni mak Nak main asar ni mak Allah. Kena-kena dia pergi main bola, asar tak sembahyang. 7.20 maghrib, asar tak sembahyang. Kita wajib kena suruh budak ni sembahyang segera. Kalau tubuhmu najis ke dok? Tubuh tak najis mak berpeluh-peluh je. Dah tak usah dok mandi. Ambil sembahyang segera, solat asar segera. Pegang dia gitu. Saya nak pergi mandi dulu mak Tubuh kamu ada najis ke dok? Tak ada najis. Hanya berpeluh sahaja, hanya busuk sahaja, hanya kotor sahaja. Kamu kena ambil sembahyang saja. Jika ambil sembahyang, buat hak wajib saja. Kamu segera solat asar. Sebab apa? 7.15. Contohnya 7.16, 7.18 dah dekat-dekat dah nak azan maghrib. Waktu tu waktu tahrim tu waktu haram. Sebab budak ni sengaja. Budak balik lah ni, budak balik. Dia sengaja ni tak sembahyang asar awal-awal sebelum main bola. Berdosa bagi dia ni sebuah waktu. Tapi wajib solat segera. Jangan timbul salah faham. Awal kamu jangan solat. Kamu solat waktu ni haram, kamu waktu yang haram. Lepas tu macam mana? Nanti orang azan maghrib baru kamu solat asar. Salah aja gitu. Itu panggil apa tu? Aja tinggal solat asar. Aja tinggal solat asar. Dah tadi kalau dia solat waktu tu waktu haram. Waktu haram. Asar tu wajib solat segera. Asar tu wajib solat segera. Pada ni. Asar tu wajib solat segera. Haram nisbah dengan waktu. Jangan kata jangan solat awal, tunggu orang maghrib. Itu aja tinggal solat. Jangan aja seumpama tu. Jangan aja seumpama tu. Tak betul tu. Aja solat segera. Ambil wuduk pun hak sunat-sunat suruh dia tinggal. Wajib-wajib saja. Sampai ke kalau tubuh dia berpeluh, tubuh dia busuk, tak ada najis ni, tak ada mandi-mandi. Ambil sembahyang, terus sembahyang. Barulah mandi kemudian. Dia kena gitu. Pada ni. Sebab kita bersihkan kotoran tubuh, bersihkan peluh di tubuh, bersihkan busuk di tubuh untuk solat, hukumnya sunat, bukan wajib. Kalau ada najis di tubuh, barulah wajib kena bersihkan. Bersihkan kotoran di tubuh untuk menghadap Allah Ta'ala, hukumnya sunat. Solat asar dan waktu supaya sempat juga solat asar sebelum azan maghrib, hukumnya wajib. Jadi utamakan yang wajib, wajib tinggalkan yang sunat. Lepas tu ada pendengar yang kata tinggal solat subuh sebab sudah lewat, dia main game tengah malam, tengah cerita. Tu kena ibu bapa kena jagalah. Ibu bapa kena jaga. Kalau anak-anak tu tidur malam lewat kerana main game apa semua, tu kena paksa suruh tidur, simpan telefon dia. Itu atas ibu bapa lah kena jaga tu. Subuh-subuh payah nak bangun. Habis. Selesai berkaitan dengan wajib tinggal meniga dan juga sunat-sunat wuduk yang lain kerana waktu sudah terlampau sempit.
wajib kejar supaya dapat solat dalam waktu. Itu antara wajib dengan sunat lah bertembung. Kemudian kita ada masa dan 20 minit lagi ni. Saya nak pergi kepada pembicaraan tambahan. Pembicaraan tambahan yang adalah dia punya permasalahan yang samalah antara permasalahan sunat bertembung dengan sunat, sunat bertembung dengan wajib. Sunat bertembung dengan sunat tadi, permulaan tadi tu. Sunat wuduk dengan sunat kejar supaya dapat solat berjemaah. Itu sunat dengan sunat. Sunat dengan wajib. Sunat wuduk dengan wajib kejar supaya dapat tunaikan solat dalam waktu. Satunya sunat dengan sunat. Pilih mana lebih afdal. Satunya sunat dengan wajib. Itu tak boleh nak pilih. Itu tak boleh nak pilih. Beda. Tu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana bila kita tersangkut dalam jam bila sampai rumah dah nak masuk waktu, dah nak masuk waktu seterusnya tapi sempat lagi semasa pertama, adakah dia berdosa? Kalau dia tersangkut dalam jam, dia kena usahakan berhentilah mana-mana tempat untuk dia solat, bukan nak tunggu sampai ke rumah. Berhentilah mana-mana tempat. Faham tak ni? Berhentilah mana-mana tempat. Sebab kalau kita kejar balik ke rumah, memang di hujung waktu sangat. Sampai ke hanya sempat solat 1 rakaat. Rakaat kedua sudah masuk waktu yang lain. Pada ni, kalau buat seumpama tu, hukumnya haram. Maknanya, kalau tersangkut dalam jam, kalau kita mungkin sempatlah balik ke rumah, kita boleh balik ke rumah. Kalau kita tak sempat balik ke rumah, kita kena cari mana tempat solat dalam perjalanan kita tu. Kalau jam tu jam sungguh, tak bergerak langsung. Jam tu jam sungguh, tak bergerak langsung. Sebab di hadapan tu ada kemalangan. Bukan kata bergerak sedikit-sedikit. Memang mati dah. Kereta tak bergerak dah. Hak tu wajib dia turun keluar, dia semayang di luar. Semayang di luar. Cari tempat yang suci, semayang. Lepas tu kereta, letaklah macam nak letak pun. Faham tak ni? Wajib dia kena keluar daripada kereta dia untuk solat. Untuk solat. Jangan nak tunggu balik ke rumah. Dah. Kalau betul-betul kereta tak bergerak, solat dalam kereta tidak. Solat sunat je dalam kereta. Solat fardu wajib keluar. Nak solat dalam kereta boleh. Boleh solat dalam kereta. Kereta mana boleh? Macam kereta highlight. Kereta 4x4 dipanggil tau. Highlight boleh. Sebelah belakang tu. Boleh lah. Berhenti highlight tu tepi. Lepas tu sekarang mudah je cari kiblat. Kiblat ada dalam telefon. Ataupun kita tengok matahari. Kita pun semayang di belakang dia tu. Di belakang dia. Belakang highlight. Tapi nak solat duduk dalam kereta tak boleh. Ini solat fardu. Ini solat fardu tak boleh. Solat sunat boleh. Solat fardu tak boleh. Dia kena keluar ke bawah. Ataupun solat di belakang kereta highlight boleh. Ada orang kata solat atas bumbung pun boleh. Tu kemek bumbung. Faham tak ni? Tu kita biasa tengok dalam YouTube. Orang-orang yang solat di tepi kereta, solat atas kereta umpama belakang highlight. Solat dalam kereta tak boleh. Ini solat fardu. Tu nak faham boleh. Ni nak pergi pada tambahan. Nak pergi kepada sunat bertembung dengan sunat. Sunat bertemu wajib nanti saya akan bicara. Sunat bertemu wajib nanti saya akan bicara. Pada ni. Ni ada ni. Ingat waktu raya daripada Selangor nak balik Kelantan tahun lepas, jam teruk daripada sebelum subuh. Masing-masing pakat berhenti tepi jalan, solat subuh tepi jalan ramai-ramai. Itu kewajipan. Itu kewajipan. Pada ni. Lepas tu dia solat waktu tu macam nak ustaz. Dia solat, dia keluar dari kereta, air tak ada langsung. Air ada, wajib dia kena berwuduk. Pada ni. Ni kata solat ramai tepi jalan. Itu yang menjadi kewajipan. Itu menjadi kewajipan. Sebab subuh nak jamak dengan solat mana? Kalau jam zuhur boleh jamak takhir dengan asar. Ada ni.
Saya pun sambil-sambil tengok soalan, takut soalan masuk apa semua. Jadi saya nak pergi kepada sunat dengan sunat dahulu. Sunat dengan wajib, saya datangkan minggu lepasnya sebagai pembicaraan permulaan minggu lepasnya. Hak sunat, semai sunat, dengan hak wajib, semayang qada wajib bersegera. Jadi sidang pendengar, ini untuk makluman lah. Saya ada kuliah duha pukul 9 pagi. Boleh dikatakan tiap-tiap hari lah, melainkan hari Ahad dengan hari Jumaat. Jadi kuliah duha hari Isnin pukul 9 sampai 10.30 pagi di Masjid At-Taqwa Durian Burung. Saya baca kitab Wishahul Afrah. Wishahul Afrah. Sekarang masuk tajuk Babus Salah. Bab pada membicarakan solat. Dia bab taharah dia panjang, bab bersuci dia panjang. Jadi masuk dalam bab solat tu, dibicara berkaitan kewajipan solat. Dibicara berkewajipan macam mana orang yang meninggalkan solat. Ada orang yang meninggalkan solat yang mana syarak tidak menghukumkan berdosa. Ada yang dia meninggalkan solat, syarak hukum dia berdosa besar. Tinggal solat dengan sengaja. Itu pembicaraan dalam kitab Wishahul Afrah, duha hari Isnin pukul 9 pagi sampai 10.30 pagi di Masjid At-Taqwa Durian Burung. Kalau boleh pergi masjid, kalau tidak pun sekurang-kurangnya boleh mengikuti FB saya lah. Buka, tekan Ustaz Wan Junaidi Sengkang Original. Ada live FB tiap-tiap kuliah duha. Jadi selepas membicarakan berkaitan dengan tertinggal solat, meninggal solat yang berdosa, maka wajib qada dengan bersegera. Ini belum masuk lagi bicara ni. Mungkin dalam minggu hadapan Isnin ataupun minggu hadapan Isnin yang kedua, mungkinlah. Itu mungkin bulan puasa dah, mungkin Ramadan dah. Jadi insya-Allah saya akan bicara berkaitan dengan wajib qada solat dengan bersegera. Macam mana dengan melakukan semai-semai sunat. Saya akan perincikan dan saya akan ambil kitab-kitab yang lain sebagai rujukan. Dan insya-Allah saya akan potostik kitab yang lain, saya akan bahagi pada orang yang belajar. Biar kita ambil faham molek. Sebab isu ni memang berlaku dalam masyarakat dan timbul orang yang mengajar tak sama pula apa yang diajarnya. Tak sama pula apa yang diajar. Pada ni. Jadi saya akan ambil kitab-kitab yang lain sebagai rujukan. Ya, kita ambil faham molek. Balik pada ilmu. Bukan kerana berbetulan Ramadan qada dengan tarawih, bukan. Memang berbetulan dengan tajuk kitab Wishahul Afrah. Tajuk kitab Wishahul Afrah. Saya akan bicara panjang di Masjid At-Taqwa Durian Burung, duha hari Isnin. Tiap-tiap Isnin insya-Allah ada bulan Ramadan, kalau duha berjalan macam biasa. Saya nak pergi dahulu bertembung sunat dengan sunat. Bertembung sunat dengan sunat. Tak apalah. Kira dah kita ni sunat wuduk meniga ni sesalah. Mana sunat tinggal meniga, mana wajib tinggal meniga. Ini pada masalah lain lah. Oleh kerana berkait dengan bertembung ni, sunat dengan sunat. Ini biasa berlaku pada orang perempuan. Yang mana perempuan ni suri rumah. Suami dia beritahu suami dia belum solat. Sebab suami dia nak solat, dia kata pakaian dia tak sedap nak solat, dah kira macam-macam, dah kira itu masalah dia. Suami itu belum solat. Dan isteri dia yakin suami dia saya letak gini lah, solat asar je lah. Sebab kita pergi pada isteri suri rumah, suami bekerja. Saya nak pergi pada solat asar sebagai contoh. Jadi isteri dia yakin pukul 6 contohnya, pukul 6.30 contohnya, suami akan sampai ke rumah. Yakin dianya. Pandai ni. Sekarang ni mudah je nak pasti. Telefon je lah. Duduk di mana sekarang ni? Dekat dah.
Nak sampai rumah pukul 6 ke 6.30 ke. Jadi nak bicara di sini ni, adakah isteri tunggu berjemaah dengan suami pukul 6, pukul 6.30 solat asar, lewat tu. Ataupun isteri solat asar pukul 4.40 lah. Pukul 4.40. Asal waktu, tapi isteri akan solat seorang diri. Nak jumpa dengan suami boleh. Suami kata hari ni kerja banyak ni, pukul 6 boleh sampai lah rumah. Biasa pukul 5 sampai rumah dah, 5.30 sampai rumah dah, boleh berjemaah dengan suami. Suami kata hari ni dok ni pukul 6 baru sampai rumah, pukul 6.30 baru sampai rumah. Ada ni. Jadi isteri ni dia bertembung dua perkara sunat. Yang pertama, sunat solat waktu tetapi seorang diri. Yang kedua, sunat solat berjemaah dengan suami tapi waktu sudah lewat. Pada ni. Ini sunat bertembung dengan sunat. Kalau di solat waktu serta berjemaah, tu tidak bicara waktunya. Terus saya buat contoh, isteri suri rumah, suami balik kerja. Yang mana kalau isteri solat pukul 4.45, solat asar waktu, dia solat seorang diri. Tapi boleh pahala sunat solat waktu. Tapi dia tak dapat pahala berjemaah. Tapi kalau nak berjemaah, sunat tu, kena tunggu suami balik. Pukul 6 lewat dah tu. 6.30 lagi lewat. Ada ni? Lagi lewat. Antara dua sunat ni, mana yang afdal dipilih? Mana yang sunat dipilih? Ini bicara afdal je ni. Ini awak mana-mana pun buat. Sebab sama-sama sunat je. Buat satu sunat, tinggal satu sunat. Buat satu sunat, tinggal satu sunat. Sama-sama sunat je. Ada ni. Kalau dia solat awal, dia tinggal berjemaah, bukan berdosa. Dia tunggu berjemaah dengan suami dia pukul 6 ke 6.30. Dia tinggal solat waktu, tidak berdosa. Sebab sama-sama sunat. Tinggal sunat, tidak berdosa. Tapi pesan sekarang ni, antara dua sunat ni, manakah yang sunat diutamakan? Mana yang sunat didahulukan? Sama-sama sunat ni. Maka sunat atas isteri tadi melewatkan solat asar pukul 6 ke 6.30 ke, kerana yakin dapat solat berjemaah dengan suami. Dia sunat kita, afdal dia gitu. Kalau isteri ni malam suami dia pukul 6.30 nak solat asar waktu lah, dia boleh pahala sunat solat waktu, tapi dia rugi kerana tak dapat pahala berjemaah dengan suami. Sebab antara pahala sunat awal waktu dengan pahala berjemaah, besar lagi pahala berjemaah. Antara pahala sunat solat waktu, besar pahala sunat awal waktu ni. Sebab Nabi bersabda, afdal a'mal as-salat fi awal waktiha. Selebih-lebih amal solat waktu. Mana solat waktu ni besar pahala. Tapi besar lagi pahala kalau isteri dapat berjemaah dengan suami. Sebab pahala berjemaah so daripada pahala solat waktu. Faham tak sidang pendengar? Tak ada soalan ni dalam FB ni. Dia ada soalan lain masuk dalam FB. Jadi saya pun tak bercara lah. Sebab sekarang ni kita nak bicara sunat dengan sunat. Fokus ni dulu. Kalau pergi pada soalan yang lain, saya pun tak boleh nak tengok soalan tu. Jadi orang yang menyoal pula, kenapa nak soal perkara yang lain? Kenapa nak soal perkara yang lain? Soal yang sedang dibicara sekarang. Sedang dibicara sekarang. Dia ada tanya ni, dalam solat tarawih boleh tak kita niat qada sembahyang subuh? Sembahyang tarawih, sembahyang qada subuh, itu dua sembahyang yang dituntut masing-masing. Yang mana dituntut pada diri sembahyang tu, tidak boleh dihimpun sama sekali. Himpun tidak sah kedua-dua. Tapi itu nanti bicara kemudian.
Nampak tak, faham tak di situ? Yang pertama, solat waktu. Yang kedua, solat berjemaah. Sama-sama fadilat belaka ni. Sama-sama fadilat. Ini ada soalan yang berkaitan. Ini soalan berkaitan. Jika isteri solat bersendirian, lepas suami balik, isteri solat i'adah ulang berjemaah dengan suami. Afdal tak macam tu ustaz? Dia semayang ulang tu pahala sunat je. Semayang ulang tu pahala sunat. Jadi berjemaah dia pada semayang ulang hak pahala sunat. Lebih afdal dia semayang asar hak pahala fardu berjemaah dengan suami. Dia gitu. Sekarang soalan dia, awal waktu isteri solat dulu seorang pukul 4.40. Nanti suami balik pukul 6.30. Suami belum solat lagi. Isteri pun berjemaah pula dengan suami. Jadi semayang isteri tu yang kedua tu hukumnya pahala sunat sahaja. Jadi dia boleh fardhu berjemaah dalam semayang dia sunat. Tetap afdal dia berjemaah dalam keadaan solat dia fardu, bukan sunat. Sebab ulang tu semayang kedua boleh pahala sunat, bukan pahala fardu. Walaupun dalam niat saja aku semayang fardu asar, tapi pahala dia pahala sunat, bukan pahala fardu. Tetap afdal semayang dengan suami. Semayang yang pertama, semayang boleh pahala fardu dalam keadaan berjemaah. Ini sama juga ni. Kalau isteri solat awal waktu, kemudian suami balik jemaah, sama, soalan yang sama dua tu. Soalan yang sama je dua tu. Tetap afdal berjemaah dengan suami solat asar yang pertama, bukan solat yang diulang. Bukan solat yang diulang. Sebab solat yang diulang hanya pahala sunat saja, bukan pahala fardu, bukan pahala wajib. Ini saya sebut yang lebih afdal. Tapi kalau isteri tu nak solat asar dia nak waktu, dia buat je lah. Dia boleh satu pahala. Pahala solat waktu. Pahala solat tu tetap dah pahala sunat ni, solat waktu. Tapi rugilah dia sebab dia berpeluang untuk dapat berjemaah. Pahala lebih besar daripada solat waktu. Patutnya dia tunggulah suami balik, berjemaah dengan suami. Dia tak dapat solat waktu, dia dapat pahala berjemaah. Kemudian pula isteri ni, hari-hari dia solat waktu ke tak? Dia memang solat waktu sama. Dan suami dia biasa balik pukul 5. Dia jemaah dengan suami dia. Ni suami balik pukul 6. Balik pukul 6.30 sebab suami dia kata kerja banyak. Nak tunggu suami ni lewat ni. Tapi yakin tak boleh berjemaah dengan suami? Yakin. Maka afdalnya dia tunggu suami balik, berjemaah dengan suami. Suami boleh pahala berjemaah, isteri boleh pahala berjemaah. Itu lagi baik. Suami boleh pahala jemaah, isteri boleh pahala jemaah. Rugi sangatnya isteri sembahyang waktu seorang diri, suami balik pukul 6.30, solat asar seorang diri. Dua-dua rugi. Dua-dua rugi. Ni. Kita ni kena cerdik juga, pilih mana lebih afdal. Tu kita mengaji molek, kita ambil faham molek. Tapi kalau kita syok saja, suami ni mungkin balik pukul 6, suami ni mungkin balik tengah malam. Suami ni maghrib baru sampai ke rumah, dia syok saja, dia syok. Mungkin sempat jumpa dengan suami pukul 6, mungkin suami apa dah 7.30 dah, malam dah, contohnya. Maka kalau syok, isteri tadi solat asar awal waktu, jangan tunggu suami. Kalau syok, dapat dah berjemaah suami ni, macam mana ni? Tanya suami dia. Suami dia kata, tak tahu lagi lah ni. Kalau sempat balik, baliklah. Kalau tak sempat balik, mungkin maghrib semayang, mungkin asar semayang tempat kerja dah barangkali. Mungkin maghrib pun semayang di masjid dalam perjalanan pulang barangkali. Seumpama tu, suami, isteri, solat asar segera. Sebab dia syok. Mungkin boleh tunggu, boleh berjemaah dengan suami, mungkin suami balik maghrib dah. Kalau seumpama syok, maka isteri solat waktu walaupun seorang diri. Berlaku seumpama tu, suami balik pukul 6.30, maka sunat isteri berjemaah dengan suami pula. Itu panggil ulang. Pada waktu baru panggil ulang. Jadi waktu cukup dah. Jadi minggu depan, jadi sunat wuduk saya nak bicara minggu depan. Saya nak bicara hak berkaitan dengan bertembung sunat dengan sunat. Bertembung, satu lagi, wajib dengan wajib. Bertembung, wajib dengan sunat. Ini sebagai ilmu tambahan
yang kita berhenti dahulu sementara berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Tapi insyaAllah minggu hadapan kalau sambung balik pun saya akan ulang semula hak bicara tadi, supaya kita lebih jelas. Sekali dengar tu mungkin kita masih lagi tak berapa nak jelas. InsyaAllah pergi diulang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pemahaman ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan kita beri taufik hidayah dapat dengan beramal dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu